sebagai seorang pendidik dekat dunia ni. Okey, tak apa. Terima kasih Kak Ayu. Seterusnya, kita persilakan kepada Tuan Hilal untuk berkongsi mengapa Tuan Hilal pilih untuk menulis genre fantasi. Saya tengok katalog fantasi Tuan Hilal ni agak banyak dah sebenarnya. Okey, cuba kongsi Tuan Hilal. Apa inspirasi dia? Silakan. Terima kasih Wan. Sebenarnya secara jujur lah kan, saya nak kena cakap, saya sebenarnya tak tahu apa beza. Apa genre fantasi ni, apa beza dia. Sebab macam tadi Alif cakap pasal genre seram, kemudian lari ke genre fantasi. Saya ingat genre seram tu fantasi. Ya, maksudnya saya tak ada ilmu lah benda ni. Yang saya rasa macam faham sikit, fantasi ni benda yang macam alam lain, macam tu lah. Macam kalau saya ada novel Saga Hero kan, itu saya nak fiction juga, tapi saya kata latar realistik. Tapi macam takdir, nirnama, hikayat Satria Sejati, itu saya rasa tu fantasi lah. Tak tahulah pendapat saya betul tak betul. Macam mana Wan? Betul ke pendapat apa yang saya cakap tu? Okey, secara peribadi, kalau bagi saya, Saga Hero tu dah masuk dalam, dia tak berapa nak fantasi sangat. Sebab dalam fantasi ni sebenarnya kita ada banyak genre untuk tak tahulah betul ke tak genre. Tak apalah genre saya kan. Genre. Okey. Genre. Santai. Okey. So, itu karya Tuan Hilal bagi saya kan. Fantasi juga sebenarnya. Terasa dia kepada fantasi, terutamanya macam HSS, and then macam juga Memburu Muhammad, macam itulah. Nama ni obviously memang fantasi. Okey. Tak apa. Maaf lah, saya tak pandai benda-benda tu. Okey, berkenaan dengan inspirasi, saya sebenarnya masuk ke dunia penulisan ni dengan saya ni dulu budak sekolah agama dan mengikuti jemaah Islam lah, senang cakap kan. Saya follow sampai sekarang pun, saya follow NGO Haluan, NGO Kebajikan Haluan. Jadi saya sekolah kat sekolah diorang, membesar dengan usrah diorang. Jadi saya masuk di dalam dunia penulisan ni dengan niat dakwah lah, untuk menyampaikan dakwah. Itu niat saya yang awal tu lah. Tapi kemudian dia jadi satu motivasi untuk kahwin, macam tu lah. Sebab bila nak kahwin, mak kata kena ada RM20,000 dulu. Tak ada RM20,000 jangan sembang dengan Umi pasal nak kahwin. Jadi awal-awal tu antara motivasi menulis bersungguh-sungguh di awal-awal dulu tu sebab nak buktikan kat Umi saya mampu berkahwin. Jadi dia bercampur bau lah juga kan. Tapi saya sentiasa ingatkan diri saya, dakwah itu adalah satu perkara yang tinggi lah, tertinggi lah di dalam niat penulisan, penyebab penulisan. Jadi yang menginspirasikan saya lebih kepada fantasi ni, kalau kita bercakap pasal fantasi lah, saya sebenarnya terinspirasi dengan filem Lord of the Ring. Sebab waktu tu saya rasa masih tahun bila saya pun dah lupa lah detail dia. Tapi kita tengok filem Lord of the Ring awal-awal dulu tu, rasa macam sangat inspired lah benda tu. Luar biasa lah benda tu. Jadi bila saya nak karang novel kedua, saya dah karang novel ketiga, saya karang dah novel persahabatan. Awal-awal sekali novel persahabatan, diinspirasikan daripada karya Kak Fatimah Syarah. Jadi karya kedua, novel VT, diinspirasikan daripada kisah benar saya sendiri, main bola tampar. Jadi bila saya macam nak pergi kepada karya satu lagi, saya memang macam nak imitate Lord of the Ring tu. Maka saya karang trilogi takdir waktu tu. Waktu tu takdir sajalah, belum cerita, tak ada triloginya lagi. Waktu tu novel takdir. Saya karang tiap-tiap minggu. Hari saya ingat lagi, Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya akan jadikan hari tu hari persembahkan bab terbaru takdir di blog saya waktu tu, Langit Ilahi. Jadi orang pun waktu tu lah pengikut mula ramai dan sebagainya, Alhamdulillah. Jadi itu inspirasi lah. Dan tak dapat dinafikan, sebelum tu ada saya baca novel Faisal Terani, Tun Nyemah Mulia 1515, kalau saya tak salah, 1515. Yang tu sangat memberikan impact kepada saya lah. Jadi waktu tu dengan inspirasi Lord of the Ring
dengan pengalaman membaca 1515, saya kata dekat saya teringin nak tulis yang macam tu. Jadi time tu awal-awal dulu ketika menulis saya tak ada purpose sangat. Saya tulis apa saya boleh tulis. Sebab tu saya tulis buku motivasi, tazkirah sebab kita baca banyak buku fikrah kan. Kemudian belajar agama pula tu. Kemudian tulis novel pun tak menentu sangat. Tapi antara sebab fantasi tu kita selalu balik ke situ sebab saya suka benda tu. Saya suka reka something yang baru dan tak terikat dengan hukum realiti. Jadi fantasi tu nak tak nak kita akan balik ke situ. Bila dah settle satu karya, dua karya apa, nanti mesti nak balik ke fantasi balik. Jadi macam tu lah, insyaAllah. Okay kot, itu kot jawapan saya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hilal. Kita boleh nampak lah perjalanan untuk menulis, menentukan karya fantasi yang ditulis tu dalam hidup Tuan Hilal panjang. Tak apa, panjang macam mana inspirasi penulisan, macam mana cara menulis. Selepas ni kita berkenalannya. Okay, sekarang ni kita masuk ke bahagian yang bagi saya tajuk-tajuk dia mungkin agak berat. Tapi pada masa yang sama, sekadar nak kongsikan kepada rakan-rakan pembicara, kalau boleh kita tak nak kita punya sesi ni sehingga ke jauh malam, memandangkan ada yang berkeluarga. Kalau boleh jawapan kita cuba ringkaskan, padatkan, tapi jangan terlalu sikit pula, jangan pula terlalu panjang. Macam tu ya. Sebab kalau boleh kita nak kawal masa. Kita mulakan untuk bercerita tentang genre fantasi ni. Kita selam lebih dalam. Bermula dengan sejarah. Sebab setiap perkara dekat dunia ini pasti ada sejarahnya. Kalau macam saya latar belakang sejarah, saya suka apabila kita bercerita tentang sejarah ni. Untuk bercerita tentang sejarah genre fantasi ni, saya silakan Kak Ayu untuk kongsi apa yang Kak Ayu tahu tentang latar belakang genre fantasi. Okay, Kak Ayu, silakan. Terima kasih Awan. Soalan yang baik. Sejarah genre fantasi ya. Sejarah genre fantasi, sebab saya sendiri tidak mengkaji genre fantasi ini sebagai satu kajian akademik. Bagi saya sejarah genre fantasi ini bermula dengan cerita rakyat. Kalau kita panggil cerita rakyat, orang putih panggil fairy tales, saya rasa dia bermula daripada situ. Semua rasanya karya-karya besar pun, misalnya Lord of the Rings ni berasal daripada cerita rakyat. Misalnya The Rings of Nibelung, kalau pernah dengar lah. Tapi saya pun tidak pernah baca. Saya baca buku tentang kajian tentang Lord of the Rings. Dan kita punya, dan saya rasa ramai penulis-penulis muda juga yang mengkaji cerita rakyat tempatan Malaysia apabila hendak menulis cerita fantasi yang berasaskan ataupun berlatar belakangkan negara kita Malaysia. Jadi bagi saya itulah dia sejarah genre fantasi. Okey, terima kasih. Saya setuju dengan tu. Daripada cerita rakyat inilah kita boleh kembangkan genre fantasi itu sebab indirectly sebenarnya kebanyakan cerita rakyat tak kisah dekat negara mana dia menjadi inspirasi kepada genre fantasi tu. Terima kasih Kak Ayu. Okay, seterusnya tadi sekaligus kita menjawab persoalan dekat minda Tuan Hilal tadi. Berkenaan sama ada karya dia genre fantasi atau tidak. Kita sentuh berkenaan dengan subgenre ataupun splinter yang ada di bawah genre fantasi ini. Untuk ini rasanya lebih sesuai kalau kita minta pembaca yang menceritakan tentang subgenre ataupun splinter dalam fantasi ini. Yang saya tahu ada 22 genre sebenarnya. Tapi rasanya Iman tak perlu kot. Iman tak perlu nak terangkan 22 tu semua sebab banyak-banyak sangat tu. Kita kena buka satu ruang lain kalau kita nak kongsikan tentang 22 genre fantasi, subgenre dia. Okay, Iman, silakan Iman berkongsi tentang subgenre yang ada dalam fantasi. Terima kasih Awan. Sebenarnya kalau Awan tak minta saya untuk terangkan pasal benda ni, saya tak pernah tahu pun sebelum ini dan tak pernah terfikir pun untuk ambil tahu tentang genre fantasi sebagai sebuah payung besar dan subgenre yang bernaung di bawah dia. Tapi sebab Awan nak saya ceritakan, maka saya buatlah kerja rumah sikit, buat bacaan sikit untuk kongsikan dengan rakan-rakan pendengar sekalian. Jadi sebenarnya dia bukan 22. Dia dalam banyak artikel saya baca ada yang kata 50, ada yang kata 20, ada yang kata 18. Jadi dalam artikel yang saya rujuk ni dia senaraikan sebanyak 17 subgenre fantasi dan pertamanya seperti yang anda semua tahulah, Lord of the Ring. Okay, subgenre pertama ialah high fantasy. Fantasi tinggi, fantasi agung, fantasi epik. Di mana dunia yang dibina ini benar-benar memerlukan
bacaan yang sangat terperinci, yang fokus untuk kita tahu tentang tata susila dunia ni, tentang ekonomi dunia ni, tentang bahasa ni, tentang agama. Pendek kata ialah sebuah dunia yang dibina sama sekali berbeza daripada realiti yang kita sedang hidup sekarang. Jadi antaranya adalah The Lord of the Ring, The Hobbit, ataupun siri A Wizard of Earthsea daripada Ursula L. Le Guin, apa nama dia. Tapi basically dia akan melibatkan antara elemen-elemen tipikalnya. Dia ada perjalanan panjang, pengembaraan yang panjang seperti Frodo pergi nak hancurkan cincin. Kemudian dia akan ada naga, magic, sistem magic ni yang tersendiri. Dia ada masyarakat pertengahan, medieval. Kemudian dia akan ada satu wilayah geografi sendiri. Dia akan ada satu peta tersendiri yang memberitahu tentang bagaimana dunia ini, bagaimana dunia itu berlaku. Jadi itu high fantasy. Kemudian kalau ada high, dia mestilah ada low. Jadi low fantasy ni bukanlah bermaksud bahawa karya itu rendah ataupun low dari segi kualiti ceritanya, tapi ia tentang mungkin dunia itu dia kurang intens berbanding high fantasy. Jadi kalau dalam artikel saya baca ni dia kata antaranya ialah Harry Potter, kemudian Neverwhere tulisan Neil Gaiman, kemudian Artemis Fowl dan sebagainya. Jadi elemen-elemen dia saling bertindihan, dia interchangeable. Contohnya dia ada makhluk-makhluk mistik, makhluk-makhluk yang supernatural, tentang magic, tentang bagaimana watak ini berkenalan dengan satu unsur yang tidak pernah mereka ketahui sebelum ni. Seperti Harry pada usia 11 tahun, dia tahu rupa-rupanya sihir itu wujud. Jadi adalah sebagai benda ada sihir. Jadi antara subgenre lain kita ada paranormal, fantasy romance, children fantasy. Kemudian yang saya nak sentuh adalah fairy tale retelling. Memberitahu semula ataupun menceritakan semula cerita-cerita rakyat, cerita legenda, cerita-cerita mitos dengan sudut pandang yang baru, dengan naratif yang baru, dengan perspektif yang baru. Dan banyak contoh-contohnya, antaranya ialah kalau dalam dunia yang contemporary ni, The Queen of Hearts, karya Colin Oakes, di mana dia cuba memberi nafas baru dalam cerita terkenal Alice in the Wonderland. Kalau dalam kategori tempatan pun kita dulu ada Liga Pendekar, komik M, karya Azhar Abdullah rasanya, di mana dia menggunakan konsep seperti Avengers, di mana watak-watak legenda seperti Sang Kelembai, Orang Minyak, apa lagi, watak-watak mitos lah yang terkenal dalam kita punya lipu lara tempatan ini, maka mereka ada satu misi yang perlu mereka selesaikan. Jadi sebenarnya si cerita ni menarik dan saya yakin itu jugalah yang digunakan oleh Tuan Hilal Ashraf dalam nirnamanya, di mana beliau cuba untuk memberi perspektif baru tentang watak-watak seperti Sang Kancil, Puteri Sang Tubung, Sang Kelembai dengan cerita yang baru. Jadi memang seperti yang Kak Rayu kata tadi, cerita fantasi ini memang berasal usul daripada cerita rakyat. Jadi dia berkembang sebabkan rakyat mahukan cerita baru daripada cerita rakyat tersebut. Jadi banyaklah, saya ada kongsikan artikel itu dekat saya punya tweet, boleh baca di artikel itu. Antaranya yang lain kita ada magical realism, speculative fiction, horror fantasy, science fantasy dan sebagainya. Jadi mungkin itu kot yang saya boleh kongsikan sedikit. Kalau nak baca lebih boleh tulis ada subgenre fantasi dekat Google dan akan ada banyak artikel-artikel yang boleh anda baca dan tambah pengetahuan anda tentangnya. Terima kasih Awan. Terima kasih Man. Itu yang saya maksudkan berkenaan dengan penerangan yang simple, padat. Okay. At least sekurang-kurangnya kita boleh tak lari daripada masa yang kita tetapkan. Okay, seterusnya kita sembang pula tentang penulisan karya fantasi tu, sebab sebenarnya karya fantasi ni dia satu genre yang sangat agak berat untuk ditulis ya, yang sangat berat sebab macam tadi yang Iman dah sentuh sedikit, sebab kita nak menghasilkan satu dunia kita sendiri. Jadi untuk menghasilkan satu dunia itu banyak perkara yang kita perlu tahu agar karya yang ditulis menepati dan juga memenuhi kehendak serta kepuasan pembaca. Okay, istilah dalam karya fantasi ni, dalam elemen penulisan fantasi ni kita sebut sebagai world building ataupun binaan dunia. Jadi saya berkenan untuk minta Kak Rahayu untuk bercerita tentang world building ataupun binaan dunia dalam karya fantasi. Boleh Kak Yu? Silakan. Terima kasih Awan. World building adalah satu unsur yang penting dalam penulisan karya fantasi.
walau bagaimanapun kalau kita ambil dia sebagai satu benda yang khusus ya, world building, kita akan rasa sangat overwhelm ni maksudnya kita terasa tercabar, kita rasa susah nak buat. Tapi sebenarnya saya suka bila kita nak buat world building itu, kita fokus pada watak dahulu, sebab bagi saya punya prinsip ni adalah pada ayat pertama dalam novel The Hobbit tu sendiri. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Jadi bagaimana watak itu sebenarnya, siapakah watak itu? Lepas tu dia tinggal di mana? Jadi daripada situ, kalau kita buat world building tu, dia tinggal di mana? Di kampung mana? Di bandar mana? Lepas tu di daerah mana? Di negeri mana? Di negara apa? Benuanya apa? Lepas tu kita fikir, pekerjaan dia apa? Jadi apa amalan seharian hidup dia? Kemudian dia makin membesar, siapa jirannya? Kemudian benda tu akan semakin besar, dan dalam karya dia tu siapa pemimpinnya? Sudah kita masuk politik dalam world building itu. Siapa pemimpin negaranya? Bermula pada daerah, negeri, negara, benua tu, macam mana perhubungan antara negeri-negeri ini? Jadi world building ni bagi saya sesuatu yang paling mudah, bermula daripada watak. Kita tengok watak tu selapis demi selapis, hidup dia semakin besar kan, hubungannya dengan orang lain. Jadi bagi saya world building ni bergantunglah kepada penulis tu, macam mana dia nak mendekatinya, tetapi bermula daripada watak. Terima kasih Awan. Okey, terima kasih Kak Ayu. Lepas tu Kak Ayu, kalau kita nak sentuh berkenaan world building, macam mana dari segi sejarah dunia yang kita hendak bina Kak Ayu? Berkenaan dengan sejarah, dengan geografi dia semua itu ini. Mungkin Kak Ayu boleh tambah respon sedikit Kak Ayu? Baiklah. Bagi saya daripada segi sejarah dan geografinya itu sebenarnya sangat bergantung kepada pembacaan penulis itu sendiri. Ramai orang menyangkakan bahawa fantasi ini adalah satu genre yang kita tidak perlu buat research. Tapi sebenarnya bila kita nak fokus tentang geografi dan sejarah dunia yang kita nak bina itu, dia sangat bergantung kepada pembacaan yang dibuat oleh penulis. Misalnya, jika sekarang kalau seseorang nak buat satu genre high fantasy tentang satu dunia, katakanlah ceritanya nak berasaskan dengan tamadun Parsi lah kan. Jadi dia kena baca. Jadi daripada situ secara tidak sengaja dia akan tengok peta kerajaan Parsi dahulu macam mana, apa mitologi, apa dia watak-watak hero dalam tradisi lisan Parsi. Jadi secara tidak sengaja penulis tu sejarah dan geografi dia dah masukkan daripada satu cetakan yang dia sedang belajar masa itu. Itu jawapan saya Awan. Ya, terima kasih Kak Ayu. Okay, bagi saya jelaslah penerangan untuk kita lebih memahami sebenarnya konsep world building yang ada dalam genre fantasi ini. Okay, seterusnya, satu lagi elemen dalam penulisan karya fantasi ini, tadi Iman dah sebut juga berkenaan dengan magic system. Kalau fantasi dia memang takkan lari daripada magic, benda-benda magic ni. Contoh kalau macam Lord of the Ring, walaupun dia lebih kepada kehidupan masa lalu, tapi dia ada watak Gandalf itu sendiri sebagai pengguna magic yang ada dalam tu. And then dengan kewujudan Balrog semua, kalau dalam Harry Potter memang dekat sangat dengan magic. Okay, satu perkongsian dalam genre fantasi ni sebenarnya dia ada magic berat dan juga magic ringan. Okay, hard magic dan juga soft magic. Okay, rasanya kalau untuk menerangkan magic ni, kita berikanlah kepada penulis-penulis yang setakat ini saya maklum karya mereka memang ada menggunakan magic ni. Salah satunya Putri Bunian Bulan karya Alif Mustafa dan juga Hikayat Satya Sejati karya Tuan Hilal kita. Jadi untuk menerangkan tentang magic system dalam genre fantasi ini, saya rasa dua penulis ni sesuai lah untuk berkongsi bagaimana mereka menggunakan magic dalam karya fantasi mereka ni supaya tidak nampak macam benda ni absurd, benda ni tak logik. Macam mana dia nak rasionalisasikan je magic system dalam penulisannya. Kita mulakan dengan Alif dulu. Okay, silakan Alif. Alright, so pasal sistem magic ni aku dah tanya Awan personally semalam, tadi pun, apa beza
hard magic dengan soft magic. Walaupun aku confuse sikit, tapi aku akan bagilah apa yang aku tahu. Kalau ada salah silap ke, boleh sesiapa tolong betulkan. Aku gunakan magic di dalam PBB as a appeal, penarikan. Tetapi benda tu tak boleh overwhelming, tak boleh terlalu banyak, tak boleh dicampak-campak hanya untuk nampak meriah macam bunga api. So kita kena pilih bunga api mana yang kita nak guna untuk appeal. So dalam PBB, aku introduce dunia dia sebagai dunia biasa yang kita tinggal ni lah. So, kita boleh relate everything. Kita faham yang magic tu tak pernah, kita tak nampak magic macam kita tak nampak hantu hari-hari. So kalau kita nampak, apa yang, what is the first thing that you will think? Is it true? Is it not? And benda ni betul ke? Benda ni salah ke? So aku cuba untuk orang kata grounded kan magic, so dia tak terlalu melampau-lampau atau overpowered ataupun nampak macam dewa or something. Aku tak nak benda macam tu. Kita kena faham yang watak-watak aku ni watak-watak Islam kan, so dia kena grounded, dia kena tak boleh melebih-lebih lah. So untuk Laila dan Andika, aku bagi dia orang power and aku bagi dia obvious weakness, ada kelemahan-kelemahan tertentu. Dan kita kena gunakan logik juga dalam magic. Dia kena ada peraturan. Apa yang buat magic tu berfungsi, apa yang buat magic tu lemah, apa yang kita boleh gunakan untuk counter magic tu. And sometimes benda-benda macam ni, orang kata kalau overwhelming, dia akan buat pembaca rasa menyampah juga. Sebab yelah, suddenly ada watak yang boleh guna api, ada watak yang boleh guna kilat lah, keluar kuasa macam-macam. Tapi dalam PBB, aku cuba untuk bagi pemahaman yang benda-benda macam ni walaupun approachable, walaupun boleh guna, tetapi dia still ada a set of certain rules yang tak boleh lebih daripada tu. So aku bagi watak-watak yang gunakan hard magic yang kuat-kuat ni macam Laila, Andika, Izma, Maharani Kandita, the main characters lah. And the rest of the Ksatria hanya gunakan generic magic, which is diorang depends pada pedang diorang. And diorang gunakan kotak muzik teleportasi tu, dan aku setkan setting yang kotak muzik teleportasi tu hanya boleh digunakan dalam radius 5 km from each other. So kalau berjauhan tak boleh, sama nak guna, kita kena pergi dekat dengan 5 km tu and then baru boleh guna. So macam tu lah, bila ada kau dah setkan rules, kau kena ingat benda tu. So aku akan catat nota dekat aku punya meja ni, aku dah setkan nota apa yang boleh guna, apa yang aku tak boleh guna, apa yang aku boleh mengarut, apa yang aku boleh all out. So itulah dia cara aku apply magic system di dalam cerita aku ni lah. Jangan melebih-lebih, and then gunakan hard magic only for the main characters yang perlu appeal to the readers. Itulah Wan. Okay. Terima kasih Alif. Kira secara mudahnya yang saya boleh simpulkan, untuk magic system yang untuk kita nak masukkan dalam karya fantasi ni, kita kena ada peraturan dan undang-undang yang kita tetapkan tentang magic tersebut jika kita nak gunakan supaya tak nampak mengarut lah. Itu cara yang Alif gunakan. Seterusnya macam Tuan Hilal banyak menggunakan magic ni, terutamanya dalam hikayat Satria Sejati. Mungkin Tuan Hilal boleh berkongsi bagaimana Tuan Hilal masukkan magic system dalam karya Tuan Hilal. Silakan. Baik, terima kasih Awan. Saya segan lah. Saya sebenarnya benda-benda teknikal ni, saya jujur cakap sebenarnya saya tak ada ilmu benda-benda ni sebenarnya. Jadi secara jujurnya, hard magic dengan soft magic ni saya tahu pun daripada Hasif kalau saya tak salah. Betul tak? Betul tak Hasif? Ya ke? Saya tak pasti pula. Rasa orang lain kot. Dulu waktu hikayat Satria Sejati pertama tu, Hasif ada bagi komen. Ya ke? Ya, saya rasa saya sembang Hasif lah dekat Messenger awal-awal kita kenal dulu. Alamak, tak ingat lah Tuan. Tak pasti pula. Kalau saya tak salah ingat, Hasif yang tegur saya pasal saya kena lebih particular pasal macam mana kuasa watak-watak saya. Macam tu lah. Kalau bukan Hasif, Iman. Tak dua orang ni, saya tak tahulah orang lain.
Betul Saya Iman, saya ada ke? Iman. Ada Saya memori rasa tu Iman. ke Iman? Bukan. Rasanya Bukan. kalau bab craft fiction ni bukan saya. Ya. Saya reti pasal macam-macam umur. Hasif ni Hasif. Alamak. Asyik tu, betul. Ikutlah. Jadi saya sebenarnya bila mengarang Hikayat Satra Sejati tu, saya lebih berpandukan apa benda saya tak suka berlaku dekat karya-karya popular. Macam tu. Sebagai contoh, saya yang waktu saya tak tahu lah benda ni benar atau tidak kan. Tapi ni pemerhatian saya sajalah. Saya tak tahulah hakikatnya macam mana. Macam Harry Potter tu, kan dia ada sihir kan. Tapi tak diterangkan secara jelas apa limitation seseorang tu untuk bersihir. Apakah sekadar dia menggerakkan tangan dia sebut nama tu dah mencukupi kan. Jadi kalau macam tu semua orang boleh buat kan. Jadi apa limitation tak jelas tau. Waktu tengok filem tak jelas, waktu saya baca pun saya tak, mungkin sebab bahasa Inggeris saya lemah, saya tak tahulah. Waktu saya baca saya pun tak berapa nampak sistem dia tu. Itu satu. Dan kedua, contohnya kalau Hikayat Satra Sejati ni lagi dekat dengan Avatar lah, Avatar Airbender kan. Sebab Hikayat Satra Sejati ni guna pengawalan unsur. Kalau dalam Avatar pun, kita tak nampak limitation seseorang tu boleh mengawal unsur tau. Dan dia pun tak bagi tahu teknik. Macam adakah orang boleh mengawal unsur tu macam mana sebenarnya? Adakah sekadar dengan gerakkan tangan dan kaki atau ada gerakan tertentu? Saya tahu dia ada scroll kan, tapi dia tak, benda tu tak macam jelaskan sebagai satu peraturan. Jadi waktu saya buat Hikayat Satra Sejati, saya letakkan beberapa rules lah. Antaranya contohnya bentuk-bentuk. Bila dia kawal unsur tu kan boleh buat bentuk. Contohnya bila kita buat tanah, kawal unsur tanah boleh bentukkan tanah di pelbagai benda kan. Jadi saya kata limitation kepada benda tu adalah imajinasi masing-masing. Jadi kalau imajinasi masing-masing tak cukup luas, maka dia tak boleh nak create benda unsur yang dia kawal tu dengan sesuatu yang lebih daripada imajinasi dia. Saya ambil benda tu daripada Green Lantern Rings. Green Lantern punya cincin tu, dia limitation dia adalah pada wheels dan imagination pemakai dia. Kan? Jadi itu saya punya sistem lah pada waktu tu. Dan kemudian saya kata kekuatan seseorang yang mampu mengawal unsur tu, maksudnya contoh, orang ni boleh kawal unsur tanah, orang ni pun boleh kawal unsur tanah. Tapi macam mana nak tahu mana satu antara dia orang lagi power, kan? Mana satu yang boleh contohnya angkat gunung sebagai contoh dengan unsur tanah. Bergantung kepada stamina masing-masing. Macam tu. Macam kita kan, bila kita stamina, kita boleh lari kan. Semua orang boleh lari, tapi siapa stamina lagi tinggi boleh lari lagi jauh, lagi laju. Jadi saya letakkan rules tu di dalam Hikayat Satra Sejati. Secara tak langsung lah, saya bukan buat satu sesi penerangan ke apa, saya buatlah watak tu kena berlatih, kemudian ada guru dia terangkan sikit, nanti ada guru lain terangkan lagi sikit. Macam tu lah. Nanti pembaca lah kena cantumkan benda-benda tu kalau dia orang teliti kan. Kalau dia orang tak teliti pun tak apa. Peraturan tu bukanlah kena jawab dalam exam. Jadi dia orang baca dengan keseronokan pun tak apa kan kalau dia orang tak nampak detail tersebut. Tapi ada, detail tu ada dalam Hikayat Satra Sejati. Jadi pokoknya saya punya sistem magic system saya dalam karya saya bergantung kepada kritikan saya kepada karya-karya popular yang saya dah tonton. Jadi saya cuba untuk improve karya saya supaya kalau ada orang perbahaskan benda ni, at least saya boleh explain. Explain cantik-cantik. Macam tu je lah. Jadi itu apa saya buat lah, insyaAllah. Tapi study soft magic, hard magic saya tak pernah study sebenarnya. Jadi itu pengalaman saya lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Tuan Hilal. Okay. Menarik juga tu sebenarnya bila kita menulis sebenarnya sesuai lah dengan karya fantasi. Fantasi tu imajinasi yang tidak terikat dengan kenyataan daripada penerangan Tuan Hilal tadi. Satu yang saya boleh simpulkan daripada apa yang Tuan Hilal cakap tadi, bila kita nak terangkan berkenaan dengan magic system kita dalam karya fantasi ni, pastikan kita istilah dia exposition tu kita berikan satu persatu biar pembaca kita sendiri yang cantumkan benda tu macam main puzzle. At least peraturan dia kena jelas lah macam yang tadi Tuan Hilal maksudkan. Okay, so sekarang ni kita kembali pula kepada perspektif pembaca Iman Daniel ya.
Tadi kita dah sentuh berkenaan dengan world building dan juga magic system dalam karya fantasi. Sekarang ni dari sudut pandang seorang pembaca, sejauh mana kepentingan magic system dan juga world building ni dalam pembacaan? Apa impak dia kepada pembacaan menurut Iman? Silakan Man. Susahnya nak jawab soalan ni sebab ia sudah pun dijawab oleh kawan-kawan penulis saya tadi. Tapi sebenarnya kalau saya nak jawab secara mudah, usaha untuk melatar dunia ni atau untuk to create a world building, dia ialah dia bukan macam ada kata tadi, dia bukan yang kita main campak-campak je tau elemen-elemen ni. Contoh kita nak kita campak kapal angkasa yang canggih, kita campak alien, kita campak pedang Arthur, kita campak sistem magic, dia akan jadi serabut. Betul macam Adik cakap tadi, kita kena pilih bunga api apa yang kita nak luncurkan ke langit supaya ia nampak indah, ia nampak seragam, ia nampak cantik instead of menyerabutkan. Jadi dalam satu artikel yang saya baca ni, menarik apa yang ditulis, dia kata membina dunia ini atau melatar dunia ini, world building ini adalah tentang bagaimana engkau memasukkan satu elemen sehingga menjadikan ia 100% berbeza daripada realiti yang kita tahu. Contohnya dalam dunia realiti yang kita hidup sekarang ini, kita tahulah dengan hukum fiziknya ada apa? Hukum Newton, kalau kita letak satu daya pada satu objek, ia akan bergerak sebagainya. Jadi bagaimana kita nak membina satu sistem atau hukum fizik yang sama sekali berlawanan ataupun berbeza dengan realiti yang kita hidup sekarang ni. Jadi itulah world building. Kerana ia memberi pembaca untuk masuk ke dalam dunia yang memang dia tak akan mampu untuk masuk. Jadi seperti itulah, dan seperti mana yang Kak Rahayu kata tadi, ia bermula daripada bawah dan naik ke atas. Contohnya Kak Rahayu kata tadi ada seorang manusia. Kemudian manusia ni sebelah dia ada jiran dia. Okay, itu dah bina perhubungan manusia. Jadi manusia-manusia ni pula dia ada dalam satu penempatan atau neighborhood. Dia dalam satu penempatan ni dia mesti ada seorang ketua. Itu kita dah bina sistem politik pula. Kemudian dalam satu perkampungan ni dia mesti akan bergabung daerah-daerah hinggalah menjadi satu negara. Dia ada satu sistem pemerintahan monarki ke, demokrasi berparlimen ke. Jadi dalam satu negara ni dia akan berhubung dengan negara lain pula. Jadi dah ada satu geopolitik pula. Jadi seperti itulah bagaimana kita nak membina sebuah latar dunia yang bagus. Dan apa impaknya kepada saya sebagai pembaca? Impak dia ialah kita akan macam nak kata, kita akan kagum, kita akan menghargai segala titik peluh, segala masa yang dihabiskan untuk penulis ni untuk kerah sesuatu daripada tiada kepada ada. Bukan senang kalau nak dapat idea yang padu-padu ni. Contoh ni macam saya ambil contoh Puteri Naga Tiberius, bagaimana nak membina sebuah dunia baru di mana Kak Rahayu gunakan naratif Adam dan Hawa turun ke bumi tapi dia gunakan nama lain. Jadi macam mana Adam dan Hawa itu boleh diberitahu dalam bentuk retelling yang berbeza daripada apa yang kita faham sebagai seorang Muslim. Jadi menarik benda-benda tu. Jadi sebagai pembaca, saya suka bila penulis-penulis ini berani untuk keluar daripada lingkaran standard atau lingkaran konvensional dan mencabar kita punya limit pemikiran tu, limit kreativiti kita. Jadi semakin canggih atau semakin aneh sebuah cerita itu, semakin teruja saya sebagai pembaca untuk membaca karya itu. Itu Awan. Terima kasih. Okey, terima kasih Iman. Rupanya tadi mikrofon aku tutup. Macam biasalah, kita terlupa nak on semula ni. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, tadi jawapan daripada Iman yang kita boleh simpulkan, nampaklah sebenarnya kepentingan kenapa kita perlu rancang kita punya dunia, kita punya magic ni dengan baik bila kita nak menulis karya fantasi. Sebab daripada magic system dan juga world building yang kita buat ini, secara tidak langsung akan memudahkan pembaca kita masuk dalam dunia yang kita cuba wujudkan. Kira macam magnet lah. Magnet untuk kita tarik pembaca kita masuk ke dalam. Kalau dunia yang kita cipta tak nampak logik, dia akan menolak pembaca kita keluar. Last pembaca pun hilang minat untuk menghabiskan satu karya tersebut. Jangan sampai kita punya karya satu penyiksaan lah untuk dihabiskan. Sebab tu perlunya world building dan juga magic system yang logik dalam satu karya fantasi ini. Okay, seterusnya kita, lama dah ya Acip tak bercakap. Cip, tak apa, soalan seterusnya. Itu lah, betul-betul juga Acip bila dia cakap ni. Itulah, soalan lepas ni kita bagi dengan Acip. Ya?
Tak apa, suka dengar. Ni Saya soalan suka untuk dengar. Acip lah. Banyak ilmu. Okey Acip, ni satu Acip berkenaan dengan Watak. Satu lagi kalau watak. Kalau kita perasan kan karya fantasi Mhm. ni, dia selalu ada ramai watak. Ramai watak. Contoh macam Lord of the Ring, dia ada watak ahli sihirnya ada. Lepas tu dia ada watak raja-raja dia. Dia ada watak tentera-tentera dia. Lepas tu lain pula Hobbit, lain pula Elf. Banyak lah, ramai gila watak. Jadi macam Acip lah, pengalaman Acip menulis karya fantasi. Macam mana Acip nak seimbangkan watak yang ramai ini agar selari dengan konflik utama dalam novel fantasi tersebut? Silakan Cik. Wah. Boleh tak nak jujur? Sebenarnya tak pernah terfikir pula macam tu. Tetapi macam okey, saya cubalah jawab. Okey, pertama sekali satu lagi saya kena jujur, saya tak pernah tengok Lord of the Rings, Harry Potter pun tengok first movie je. Itu pun macam tak faham apa berlaku. What? Sorry, saya bak kata seorang kawan saya mengamalkan dasar pandang ke timur. So saya wibu. Saya wibu. Dia hidup. Saya wibu. Inspirasi saya banyak datang dari anime macam Full Metal Alchemist lah. So mungkin saya akan ceritakan sikit pandangan dari Full Metal Alchemist. Kalau macam Full Metal Alchemist ni dia macam watak tu dia diramaikan dengan mesti ada perkaitan dengan masing-masing. Contoh dalam hidup Edward Elric dengan Alphonse Henry, siapa orang-orang di sekeliling dia. Contoh macam kawan sejak kecil dia Winry Rockbell, lepas tu keluarga Rockbell dengan Pinako, lepas tu dia punya hubungan tu berkembang lagi kepada orang-orang di militeri pula. Contoh Roy Mustang, Riza Hawkeye. Jadi dia macam mana saya nak explain lah. Dia punya watak ni dia disambungkan dengan satu perkaitan antara satu sama lain lah. Contoh hubungan antara masing-masing dan juga peranan masing-masing dalam menjayakan plot tu. Macam contoh cerita tu dia nampak macam bermula dari masa Edward cuba hidupkan semula mak dia. Tapi sebenarnya apa yang berlaku tu sebenarnya dah pernah dilakukan sebelum yang Edward buat tu. Maknanya ada berkaitan dengan backstory pula. Jadi dalam backstory tu pula ada watak yang berkaitan dengan yang masa sekarang. Boleh faham ke tak? Saya rasa penjelasan saya macam tak begitu clear sangat lah. Aku faham setakat ni, aku boleh faham. Jelas ya? Jelas. Teruskan Acip, nanti aku gulung. Macam ni lah. Dan kalau dari segi central konflik dia pula, central konflik ni dia mesti kena ada kaitan dengan watak utama dan watak yang ramai ni pula orang-orang yang terlibat bersama dalam konflik watak utama tu. Jadi itulah, saya rasa itu caranya nak buat central konflik dengan kita kena dalami dulu watak utama tu dulu. Dia punya sejarah hidup, dia punya apa perasaan dia, apa pemikiran dia, apa harapan dia, apa goal dia. Begitulah. Okay, terima kasih Cik. So kalau yang saya faham daripada apa yang Acip terangkan tadi, setiap novel dia ada watak utama dia, and then daripada watak utama dia itulah kita tarik central conflict dia. Lepas tu watak-watak sampingan yang ramai ini pastikan dia ada kaitan dengan watak utama dia. Macam itulah cara kita nak kemudi watak yang ramai dalam karya fantasi. Itu yang saya boleh faham lah daripada Acip terangkan tadi. Betul. Okay. So yang itu pandangan seorang lelaki. Tiba-tiba nak main jantina pula kan. Sekarang kita cuba dengar macam mana pula penulis wanita gunakan watak yang ramai dalam karya fantasi ini selari dengan konflik utama dalam karya tersebut. Silakan Kak Ayu. Kotlah Kak Ayu ada input tambahan berkenaan dengan ni? Terima kasih Awan. Baiklah. Sama-sama. Novel fantasi ini kebanyakannya memang
dia mempunyai watak yang ramai. Novel fantasi mempunyai watak yang ramai, tetapi saya dapati watak yang ramai itu bukannya disengaja dibuat-buat oleh penulis sekadar dia nak memenuhi satu piawai yang novel fantasi ni mesti mempunyai watak yang ramai. Tidak, sebenarnya dia bergantung kepada keperluan cerita tersebut. Novel fantasi ni biasanya dia melibatkan elemen penggambaraan di mana seorang watak utama itu terpaksa meninggalkan tempat dia yang dia selesa, kemudian dia kena menerima satu permintaan atau satu quest untuk dia melaluinya. Jadi bila melibatkan penggambaraan, watak-watak yang ramai terpaksa masuk ke dalam cerita. Tetapi bagi saya fantasi yang baik ini adalah apabila watak-watak yang ramai ini mempunyai fungsi. Dia bukan sekadar watak yang sekali lalu. Dan yang lebih baik lagi apabila watak-watak yang ramai ini di kemudian cerita, di belakang cerita, watak utama akan bertemu semula dengan watak tadi, sama ada bertemu di masa akan datang yang lama ataupun masa yang tak lama, ataupun teringat janji yang dia pernah berjanji dengan watak yang dia pernah jumpa. Jadi semuanya dia berkaitan dengan jarak cerita sendiri, iaitu jarak mengembaranya. Kemudian tetapi cabaran watak-watak yang lama ni, ada watak-watak yang banyak ni adalah apabila adakah dia akan balik kepada tema cerita atau konflik utama cerita. Saya menggunakan tema sebagai cara untuk menyatukan semua watak-watak ni. Misalnya kita nak bawa tema keadilan, keadilan. Jadi kebanyakan watak-watak ni nanti dia semua mempunyai masalah dengan isu keadilan. Jadi watak-watak ni perlu ada sesuatu untuk membuatkan mereka semua sejajar atau sama fungsi atau berfungsi dalam cerita itu dengan menggunakan central konflik atau konflik utama dia atau tema cerita. Itulah pendapat saya, Awan. Okay, terima kasih Kak Ayu. Kira kalau kita boleh simpulkan apa yang Kak Ayu cakap tadi, watak yang ramai ini wujud dalam genre fantasi sebab tuntutan tema yang ada dalam genre tersebut, dalam karya tersebut. Itu paling utama lah. Pastikan watak kita yang ramai, kita tetap kaitkan dengan konflik utama dia ataupun tema dia. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya, ini kita cuba jawab dulu beberapa soalan beberapa soalan dalam tweet yang dikepilkan di atas. Mana tadi? Ada soalan tadi. Saya rasa soalan ini sesuai untuk dijawab oleh Tuan Hilal lah, untuk Tuan Hilal. Okay, soalan dia berbunyi macam ni Tuan Hilal. Bagaimana sebagai penulis beragama Islam menguruskan kewujudan elemen agama Islam dalam world building fantasi ini? Kira mudah kata, bagaimana genre fantasi ini kita gabungkan dengan fahaman Islam? Okay, silakan Tuan Hilal. Baik, terima kasih Awan. Sebagai seorang yang belajar agama lah kan, saya lepas Usuluddin dari Yarmouk University. Untuk saya tunjang prinsip hidup adalah Islam lah kan, dan saya nampak Islam tu adalah sebagai satu kebenaran, dan Islam ni dia ada rules dia, terutama dari segi akidah kan. Maka kat situ kita tak boleh macam bermain-main dengan akidah dan buat sesuatu perkara yang mengeluarkan kita daripada akidah Islam. Jadi saya anggap itu sebagai satu peraturan yang serius lah untuk saya lah sekurang-kurangnya. Dan bila saya berkarya, maka peraturan tu wujud dalam karya saya. Jadi sebagai contoh, saya takkan buat karya, walaupun karya tu karya fiction, walaupun karya tu rekaan kan, secara asasnya semua novel adalah rekaan kan. Jadi kita boleh nak reka apa saja sepatutnya lah. Tapi prinsip saya adalah ada batasnya. Maka sebagai contoh, saya tak akan buat dalam karya fiction saya ada dua Tuhan kan, sebagai contoh. Tuhan palsu tak apa, maksudnya ada dua Tuhan tapi Tuhan palsu contohnya kan, tu tak ada masalah lah. Tapi maksudnya Tuhan yang sebenar tu untuk dia paling kurang lah. Kalau walaupun katalah terpaksa kan, katalah plot memaksa dia naik kuda sama-sama, at least watak tu address benda tu
Kan cakap lah benda ni darurat ke kan, benda ni tepat. Sebab dalam novel saya ada contohnya lelaki dan perempuan berkucuk, ada. Tetapi saya gambarkan situasi tu sebagai satu darurat. Sebagai contoh, watak utama macam nak dekat mati dan perlukan CPR. Waktu tu ada watak perempuan yang buat CPR tersebut. Okey, itu adalah daruratnya kan. Tapi jadi benda yang macam penulis tadi tu adalah benda yang saya takkan buat. Kan? Jadi kalau ada benda-benda yang melanggar peraturan agama Islam, sama ada penerangannya atau benda tu memang dalam cerita akan digambarkan sebagai sesuatu yang tidak patut. Jadi itu cara saya mengasimilasikan Islam lah di dalam karya saya. Antara contoh lagi tadi kita sembang pasal magic kan. Sebagai seorang Islam, of course lah sihir apa semua adalah benda yang khurafat, benda yang syirik kan. Jadi macam mana saya nak terangkan penggunaan kuasa di dalam karya saya sebagai sesuatu yang boleh. Maka sebagai contoh Hikayat Satria Sejati, saya buat dunia dihujani meteor radioaktif, maka meteor tu telah mengubah genetik sebahagian manusia yang membuatkan mereka boleh berinteraksi dengan unsur. Jadi kalau gitu tak syirik lah kan. Melainkan orang tu nak angkat diri dia sebagai Tuhan dan anggap kuasa tu kuasa dia, Allah tak membantu dia, itu ialah jadilah dia syirik. Tapi secara asasnya bila orang tu ada kuasa bukan kerana sumber syirik, tapi kerana sel dia berubah. Sebagai contoh dalam trilogi takdir, saya buat watak yang ada kuasa ni, diorang ni dulu-dulu tok nenek diorang ada masuk chip yang boleh membuatkan diorang boleh ada kuasa. Dan chip ni akhirnya assimilate dengan diorang punya sel, dan keturunan diorang dah tak ada chip tu tapi sel tu diwarisi, maka keturunan diorang ada power tersebut. Jadi macam itulah cara saya. Orang panggil ni pseudoscience lah, tapi dalam novel kan pseudoscience tak ada masalah lah. Tak apa, karya fantasi. Nama pun fantasi kan. Tapi agama tak boleh ada pseudo agama lah kok mana pun. Jadi itu prinsip saya lah dalam ni. Kalau saya boleh sentuh lagi last, dalam Nirnama dia bukan karya yang macam tu. Dia bukan ada hujan meteor ke apa, tak ada. Tapi Nirnama memang purely kehebatan watak-watak yang benar adalah datang daripada training diorang. Tapi diorang tak adalah keluar pancaran api daripada tangan ke apa. Semua yang di luar akal datang daripada sihir. Maksudnya contohnya ada orang nanti dalam Nirnama tu nanti keris dia boleh keluar api. Itu sebab dia menyerahkan diri dia kepada mambang jin untuk bantu dia lah. Jadi dia dah berbuat syirik kat situ. Dan Nirnama ni adalah orang yang melawan syirik tersebut, melawan orang-orang ahli sihir khurafat ni. Jadi kat situ kita cuba bawakanlah pertemuan kan antara orang yang bertauhid dengan orang yang memang menyerahkan diri dia untuk bekerjasama dengan jin-jin dan mengamalkan syirik dan khurafat lah. Jadi itulah dalam cara saya lah untuk bawa Islam di dalam karya fiction, insyaAllah, karya fantasi. Okay, terima kasih Tuan Hilal. Yang kalau saya boleh simpulkan, dia lebih kurang macam ni. Dia macam hidup kita lah. Bila kita nak tulis karya fantasi tu, pastikan karya yang kita tulis mematuhi semua peraturan-peraturan, larangan dan juga perintah yang ditetapkan dalam agama kita, agama Islam. Macam kita melalui hidup kita. Kita jangan keluar dari, kita jangan langgar perintah-perintah Allah yang ditetapkan kepada kita. Begitu jugalah watak-watak yang kita tulis dekat dalam karya fantasi kita. Tapi kalau Tuan Awan, kalau saya boleh tambah sikit, bukanlah tambah apa, tapi saya tak naklah kata pendirian saya ni wajib untuk semua orang ikut. Cuma saya lontarkan ni untuk semua orang fikirlah, sebab saya pun tak naklah cakap oh inilah cara terbaik. Kalau ada orang lain buat tak macam aku ni, oh dia dah buat syirik, dia dah salah akidah. Saya tak naklah cakap macam tu. Tapi mungkin apa saya lontarkan ni bawa berfikir, tak setuju tak apa, tapi at least itu pendirian saya lah yang saya pegang, insyaAllah. Setuju. Kira tak apa, dia matter of perspektif Tuan Hilal, tak ada masalah. Kira kita raikan pendapat semua orang. Kalau macam saya setuju dengan apa yang pendapat Tuan Hilal cakap tadi. Lagipun satulah perkongsian kan, saya rasa
kita sebagai penulis beragama Islam, bila karya fantasi ni kalau boleh kita jangan pandai-pandai mewujudkan agama baru, mewujudkan Tuhan baru dalam karya kita, jangan. Itu antara benda yang kita boleh elak lah kalau kita nak menulis karya fantasi ni untuk penulis Muslim. Okay, tak apa. So kita bergerak ke soalan seterusnya. Tak banyak pun soalan seterusnya ni. Kita kembali kepada Iman dahulu sebelum kita kepada Acip dan Alif pula lah. Iman berkenaan dengan character driven dan plot driven, Man. Mungkin Iman boleh respon sedikit sebab character driven dan plot driven ni antara isu panas juga untuk dibincangkan bila kita tulis berkenaan dengan fantasi ni. Silakan, Man. Sejujurnya awal aku macam seperti yang saya bagi disclaimer awal-awal tadi, dalam kalangan 6 orang ini saya seorang bukan penulis fiksyen. Jadi untuk memberi jawapan yang tuntas ataupun yang memuaskan daripada soalan tentang character driven dan juga plot driven ini, saya sekadar beritahu apa yang saya faham saja, dan ini bukannya jawapan yang betul. Saya lebih suka kalau Awan lontarkan ataupun paskan soalan itu kepada kawan-kawan penulis yang ada bersama kita malam ini. Cuma kalau plot driven ni ialah dia berfokus, dia kalau character driven ni dia penulis yang akan fokus pada pembinaan ataupun development sesebuah watak itu. Jadi tentang perwatakan dia, sifat dia, apa yang dia pakai, apa yang dia makan, apa yang dia fikir, itu yang dia beri fokus utama. Berbeza dengan plot driven, ia memberi fokus kepada plot, tentang cerita itu sendiri. Jadi mungkin ada banyak perincian mengenai sebuah latar ataupun sebuah watak itu disengaja dibiarkan atau ditinggalkan kerana bagi penulis yang memilih plot driven, cerita lebih utama berbanding fokus pada watak. Tapi itu jawapan daripada saya sebagai seorang pembaca dan bukan jawapan yang tepat. Kalau nak yang lebih tepat mungkin boleh tanya kawan-kawan penulis kita yang ada bersama kita malam ni. Atau mungkin Awan sendiri, atau kau sendiri sebagai penulis yang bakal diterbitkan di Mahakarya, mungkin kau ada jawapan sendiri. Silakan, itu jawapan. Dia macam ni, Iman, betul juga bila Iman sentuh tadi kan, aku baru perasan soalan ni sebenarnya perlu dijawab oleh penulis. Iman betul, kepada pembaca betul. Dia. Ini aku akui kesilapan aku dalam menyusun soalan lah. Berkenaan dengan secara peribadi, aku rasa aku macam tak sesuai lagi untuk berkongsi berkenaan dengan benda-benda cara-cara penulisan ni sebab aku tak anggap lagi diri aku sebagai penulis. Jadi, apa kata kita tanya soalan ni kepada penulis yang ada dekat dalam ni. Okey, mana-mana rakan-rakan penulis yang ingin berkongsi, Acip ataupun Alif ke? Apa kita bagi kepada Acip? Kita teruskan. Acip, silakan Cip, kongsi berkenaan dengan character driven dan plot driven. Okey. Dia macam okey. So character driven ni macam Iman cakap tadilah, dia berfokuskan kepada watak. Macam tadi Kak Sri ada cerita, cerita tu dia bermula dari watak. Cerita tu dibina dari lensa ataupun sudut pandangan watak tu sendiri. Maknanya apa yang watak tu nampak, itu yang kita nampak. Apa yang watak tu tahu, itulah yang kita tahu. Dan apa yang kita tak tahu tu akan diterangkan oleh orang lain ataupun melalui kejadian yang berlaku dalam cerita tu. Biasanya kalau character driven ni, pacing cerita tu atau kelajuan cerita dia akan jadi lebih perlahan dan santai. Berbanding dengan kalau plot driven dia biasanya dia akan lebih pantas, bersifat page turner, dan itulah dia akan banyak layer. Dia layer dari segi contoh macam misteri ke, konspirasi ke. Kalau konflik untuk character driven fantasi ni, dia banyak bersifat dalaman ataupun konflik hubungan sesama watak tu sendiri. Contohnya the clash of ideas, the clash of truths, begitulah biasanya. Kalau plot driven, saya rasa fokusnya dia akan lebih kepada perbuatan mengembara ataupun perbuatan menuju ke matlamat tu lah. Dan kalau untuk character driven, dia akan sepanjang perjalanan ke arah goal tu, apa yang berubah dalam diri watak tu. Dan bukan sekadar perubahan sekeliling semata-mata. Itu apa yang saya faham lah untuk plot driven dengan character driven. Boleh Terima kasih, Cip. Okey, silakan Alif. Sila boleh. Aku setuju dengan apa yang Hasif cakap tadi, tapi apa yang aku faham tentang perbezaan antara plot driven dengan character driven ialah
Plot ni adalah sesuatu yang dilempar kepada watak-watak yang ada di dalam dunia penceritaan kita. Dan sometimes benda tu tak kau faham tak? Watak utama dia tak terfikir pun yang benda tu akan jadi, and then benda tu dilempar kepada dia. And Betul. bila benda tu sampai, plot driven akan datang apabila watak-watak ni buat keputusan. And bila keputusan mereka bercanggah, itu akan membentuk satu lagi plot driven. Itulah bukan. Tapi karakter driven yang datang daripada plot driven. So kau boleh blend dua benda ni. Kau tak perlu stick kepada satu peraturan. Itulah. Dia lagi best kalau boleh seimbangkan karakter dengan plot driven ni. Pada aku lah. Yes. Ya, betul-betul. And tapi aku lebih berminat character driven lah, sebab dia clashing ideals. Dan bila karakter clashing ideals, sebab kau ada favourite karakter tau di dalam buku. Kau ada favourite karakter. Kau ada dua favourite karakter. Kalau dua favourite karakter kau bercanggah, mana satu yang kau nak pilih? Itulah. Itu je. Okay. Okay, terima kasih Alif. Okay, tadi bila Alif sentuh berkenaan dengan favourite, saya rasa macam dah tiba kot masanya kita kembali ke bahagian yang santai-santai pula ni. Kebetulan kita sudah hampir bukan melanggar lah, lebih daripada tempoh masa yang kita tetapkan ni. Okay, kita kembali kepada yang santai-santai lah. Sebelum kita tutup sebelum kita buka kepada soalan sebenarnya, sorry. Okay, soalan dia, sekarang ni kita beri peluang kepada mana-mana penulis dan juga Iman sekali lah sebagai pembaca yang terlibat sebagai pembicara dalam ni. Cuba kongsikan satu karya fantasi kegemaran terbitan luar negara ataupun tempatan yang ingin kita boleh ketengahkan lah dalam ruang kali ini. Dia macam, apa istilah dia tu, Man? Isekai karya fantasi? Isekai karya fantasi. Okay. Aku dapat inspirasi daripada kau punya sesi yang tu. Okay, so mungkin mana-mana boleh kongsikan lah kot satu karya kegemaran tuan-tuan dan juga puan semua. Kita mulakan dengan Kak Rahayu. Silakan Kak Rahayu. Baiklah. Karya kegemaran fantasi saya dalam bahasa Inggeris ialah, percaya atau tidak, saya mengakuinya, siri Twilight. Itu adalah 4 buku yang saya baca daripada muka surat terakhir hingga muka surat pertama ke muka surat terakhir. 4 buku, dan saya sangat seronok membaca cerita itu. Itu Twilight, Stephenie Meyer. Lepas tu kemudian yang karya tempatan, saya amat menyukai novel Tawarikh Cinta oleh Nisa Harun. Dia tentang satu kerajaan fantasi bernama Ujana Madani, dan dia punya isu ni adalah untuk mencari satu teks warisan dalam kerajaan itu yang telah hilang, dicuri. Jadi bila berkaitan dengan sesuatu tentang teks, saya sangat suka sebab dia kan orang yang bookish, yang suka pergi perpustakaan, kumpul buku ni, dia memang cari teks yang begitu. Itu 2 teks kegemaran saya. Okay, terima kasih Kak Rahayu. Okay, seterusnya kita buka kepada Tuan Hilal. Tuan Hilal, silakan. Karya ni karya apa tu? Karya kegemaran. Kalau luar negara, sebenarnya saya minat Harry Potter kan. Dulu saya baca berulang kali Harry Potter tu. Ke-7 buku. Dan lepas tu tak cukup 7 buku tu, baca Wikipedia dia apa semua lagi. Sebab tu saya tahu Dumbledore tu gay. Ni memang Potterhead sejati Tuan Hilal. Sama-sama. Saya sama dengan Abang Ilan. Memang saya lepas baca buku tu, saya cari Wikipedia dan saya tahu rupa-rupanya Dumbledore itu gay. Betul. Daripada Wikipedia. Ini sebelum yang sebelum yang dia reveal dalam filem kan, yang terbaru zaman sekarang ni. Dari dulu awal kita tahulah. Kemudian kalau tempatan, tadilah 1515 tu saya antara yang saya baca berulang kali lah. Sebab karya Pasal Tirani ni saya pun dah ulang banyak kali dah. Manisnya Apple tu saya baca banyak kali. Jadi karya dia yang lepas tu pun saya baca banyak kali. InsyaAllah lah, itulah saya minat. InsyaAllah. Okay, terima kasih Tuan Hilal. Okay, seterusnya kita cuba dengarkan pula daripada Iman sendiri, Man.
macam mana Man? Karya kegemaran, karya fantasi kegemaran, boleh kongsi Man? Boleh. Tapi saya nak tambah satu lagi elemen dalam perkongsian saya ni, iaitu karya kegemaran saya mengambil sentimen pembacaan yang saya suka waktu saya kecil dahulu. Jadi yang pertama, kalau karya luar negara, saya suka Harry Potter lah. Macam saya interrupt ataupun masuk layar tadi. Sebab Harry Potter ni memang saya baca berulang kali ketujuh buku tu. Sebab bagi seorang kanak-kanak yang berusia belasan tahun ataupun 10 tahun waktu itu, memang Harry Potter adalah satu dunia yang baru bagi saya. Dia membuka satu dimensi baru bagi seorang kanak-kanak yang hidup di Malaysia, tapi rupanya dekat England sana tu ada sebuah sekolah magic dengan sistemnya, dengan haiwan-haiwan yang aneh, dengan musuh yang menggerunkan pada zaman itu. Lepas tu kalau karya tempatan yang saya suka baca, karya fantasi tempatan yang saya suka baca waktu kecil, saya tak pasti kalau anda pernah dengar atau tidak, tapi judulnya ialah Misi Piramid yang ditulis oleh Ida Munirah Abu Bakar. Yang saya ingat cerita dia tentang seorang remaja yang cuti akhir tahun dekat rumah atuk dia, rumah pusaka atuk dia, dan bila dia masuk kutub khana ataupun masuk dekat pusakaan peribadi atuk dia, ada satu buku terbuka dan dia masuk dalam satu dunia fantasi dalam tu. Saya lupa perincian cerita dia, tapi saya masih ingat apa yang saya rasa, betapa teruja saya sebagai seorang kanak-kanak waktu membaca buku itu. Jadi nanti saya kongsikan gambar bukunya dekat tweet saya nanti. Jadi itulah buku yang saya suka. Luar negara Harry Potter, dalam negara Misi Piramid oleh Ida Munirah Abu Bakar. Okay, Misi Piramid. Aku macam tak pernah jumpa pula buku tu Man. Kira memang wajib kongsikan lah. Terima kasih. Nanti kita cuba cari sama-sama. Okay. Seterusnya kita bergerak kepada Alif dulu Alif. Silakan Alif. Kongsikan karya fantasi kegemaran sebelum kita terima soalan. Okay, aku nak lari medium sikit lah. Sebab aku ni baru lagi berkecimpung dan aku juga bukan avid reader, tapi memang aku suka membaca, tapi aku suka membaca komik. Masa kecil aku suka baca manga. So, aku nak jawab Harry Potter sebenarnya. Aku memang baca Harry Potter, tapi yang betul-betul close dengan hati aku adalah Naruto sebenarnya. Daripada chapter 1 sampai 700 memang aku follow. Aku membesar bersama Naruto. Apa yang dia rasa daripada kecil, apa yang dia rasa bila dia remaja, apa yang dia rasa sampai dia besar, semua aku boleh rasa. Dan aku rasa cerita juga Naruto ni juga sebenarnya the best blend of plot driven dan character driven in any sort of fiction yang aku pernah baca. Itu dia. Dan untuk dalam negara aku minta maaf sangat-sangat sebab aku dah cakap aku bukan avid reader dan aku belum jumpa lagi something yang boleh affect jiwa aku untuk invested betul-betul. Sementara banyak-banyak Abang Hilal, siapa ni Hasif, Kak Seni Rahayu ataupun sesiapa yang dengar dalam ni, aku akan cari karya-karya korang, aku akan cuba untuk dekatkan dengan jiwa aku. Okay, itu je. Okay, terima kasih Alif. Tak apa Alif, jangan rasa don't feel bad. Dia sebab preference masing-masing tak sama. Kita berhak untuk pilih apa yang kita suka, tak ada masalah. Walaupun minta maaf jugalah, itu bagus juga tu, virtue yang baik. Okay Acip, sebagai terakhir lah sebelum kita terima jawapan, silakan Acip. Okay. Untuk karya tempatan, non other but karya Tuan Hilal Ashraf sendirilah. Masa dulu banyak ulang kali baca Hero dengan Takdir. Itulah. Itu kalau karya tempatan. Kalau karya luar negara, ni nak tukar medium juga. Saya lebih kepada anime Digimon. Terutamanya Digimon Tamers. Yang tu saya suka sebab dia blendkan setting moden dengan setting fantasi lah. Itu yang dia punya Digimon ni dia punya elemen persahabatan, keberanian, kekuatan tu dia memang menemani saya dari kecil sampailah ke besar. Itulah jawapan saya. Okey, terima kasih. Jadi kalau bagi saya sebenarnya walaupun tak ada orang tanya, tak apa saya jawab sendiri soalannya. Untuk karya tempatan, sebab dah lama sangat dah saya tak jumpa karya tempatan terbitan penulis-penulis Melayu lah, penulis-penulis Malaysia ni yang betul-betul menyebabkan saya tersindir. Saya pun tak ingat dah tahun bila saya baca buku ni, 2018 kot. 2018, tulisan Auni Zainal yang bertajuk Sekali Lagi. Okay, so bila saya baca karya Sekali Lagi tu kan, saya dah lama tak pernah rasa sedih sesedih saya baca Sekali Lagi tu. Saya tak tahulah Sekali Lagi tu dia fantasi ke tak. Cuma karya
buku tempatan yang setakat ni yang pernah saya baca sehingga menyebabkan saya menangis lah sekali lagi tu. Tulisan Auni Zana. Lepas tu kalau macam luar negara, tidak lain tidak bukan Lord of the Ring dan juga semua yang ada dalam Tolkien Universe. Sekarang ni sedang menanti untuk buku Silmarillion sampai. Itu je lah. Okay, so sekarang ni kita buka kepada soalan. Boleh ya? Kita terima soalan sebelum kita akhiri. Boleh. Okay, mantap. Kita cuba tengok dahulu soalan yang ada dekat atas ni. Okay, soalan daripada Musodik. Sebab Musodik dia berkongsi setiap kali dia nak menulis, tulisan dia jadi macam seolah-olah benda tu menulis satu artikel. Mudah kata dia macam menulis karya non-fiction pula bila dia menulis. Jadi bagaimana tips untuk menulis buku fiction khususnya daripada segi gaya penceritaan? Apa teknik-teknik yang penulis semua gunakan? Okay. Rasanya kalau macam ni kita boleh buka kot kepada Kak Rohayu. Boleh Kak Rohayu? Rohayu. Alright, baiklah saya cuba jawab Encik Musadik ya. Bagi saya apa yang anda ada sekarang tu tulis dahulu. Sebab penulisannya dia tidak berlaku proses dia, kematangan penulisan itu berlaku mengambil masa beberapa tahun. Jika lepaskan dahulu yang satu ni, tulis dahulu, nanti kematangan tu akan datang dan kita akan tulis yang kedua dan ketiga dan dia akan berubah sampailah penulis tu dapat suara dia yang paling sesuai untuk dia. Itu nasihat saya. Okay, terima kasih Kak Rohayu. Okay, Alif, ada apa tambahan Alif? Tips yang Alif gunakan gaya penceritaan? Sebab tadi dia kata dia stuck sebab dia macam tulis artikel kan. Maybe dalam kepala dia plot dah ada. So the first thing to do adalah melihat plot melalui mata dia sendiri. Melalui sebab dia kita manusia. Kita melihat apa yang kita boleh start dengan apa yang kita nampak dulu. And then kita go perlahan-perlahan slow. Macam mana nak cakap Contoh macam PBB lah. Laila budak sekolah. And then apa yang trigger dia masuk ke dalam dunia fantasi tu? Introduce karakter one by one, perlahan-lahan, slow and steady. Jangan gopoh, insyaAllah boleh. Okay. Okay, terima kasih Alif. Okay, sebelum tu untuk semua pendengar-pendengar yang ada dekat bawah ini, sekarang ni kita dah masuk sesi soal jawab. Jadi kalau sesi soal jawab ni, kita buka peluang kepada mana-mana pendengar yang ingin menjadi pembicara. Boleh request, nanti saya akan approve. Okay, saya akan lepaskan lah, saya akan luluskan. Okay, soalan seterusnya kita ambil daripada siapan dekat atas ni. Okay, soalan ini saya rasa kita buka kepada Saudara Hilal dan juga Acip untuk jawab nanti ya. Soalan dia berbunyi macam ni. Okay, dengarkan. Saya berminat untuk tulis fantasi. Ada tips bagaimana untuk bermula? Bagaimana pula pembahagian masa bagi mereka yang bekerja sepenuh masa? Okey, lepas tu soalan kedua dia berkenaan dengan writer block. Bagaimana mengatasinya? Okay, jadi soalan dia sebenarnya tiga ni. Bagaimana nak mula menulis karya fantasi? Bagaimana nak bahagi masa sebagai pekerja sepenuh masa dan juga penulis? Dan bagaimana atasi writer block? Kita mulakan dulu dengan Acip lah. Silakan Acip. Okey, minta ulang soalan pertama dia macam mana? Macam mana nak mula menulis fantasi? Macam mana nak mula menulis fantasi? Okey. Sebenarnya susah nak jawab soalan ni. Tapi dia macam kalau saya memang mula tulis fantasi tu memang dari watak tu sendiri. Maksudnya berkenalan dulu dengan watak tu, macam nama dia siapa, dia ada keluarga ke tidak, latar belakang hidup dia dan siapa orang yang dia kenal, dan orang yang dia kenal tu pula dia kenal dengan siapa dalam dunia tu, apa yang sedang berlaku. Maknanya saya sentiasa bermula dari situlah, sentiasa bermula dari mengenal watak utama dulu. Menjawab soalan ke tak? Harapnya menjawab. Menjawab tu soalan yang pertama. Soalan kedua yang tentang writer's block. Tak apa, itu kita bagi Tuan Hilal. Pembahagian masa. Pembahagian masa. Okey, mungkin ada kawan-kawan yang tak tahu, saya sebenarnya pun bekerja sebagai cikgu sekolah rendah yang mengajar bahasa Inggeris tahun 1 dan 2. Kalau dari segi pembahagian masa, memang saya tulis bila waktu malam
ataupun masa cuti weekend lah. Biasa saya letak goal yang kecil. Contohnya kalau dalam satu minggu tu saya nak siapkan satu bab. Satu bab itu bersamaan 1000 ataupun 1500 patah perkataan. Jadi dalam 7 hari tu mungkin boleh siapkan tulis dalam 200 word sehari lah. Itu cara saya membahagikan masa. Harapnya dapat membantulah. Okay, terima kasih Cik. Okay, seterusnya soalan yang ketiga ni kita minta Tuan Hilal untuk jawab. Ya Tuan Hilal, boleh? Okay, bagaimana kita nak mengatasi writer block? Silakan Tuan Hilal. Boleh. Writer block ni pada saya lah, dia yang banyak menyelamatkan adalah bila kita ada rangka yang jelas terhadap apa yang kita nak tulis, kan. Jadi at least dekat situ kita dah tak stuck dekat proses mencari idea. Idea dah ada, rangka dah ada, dah tahu apa nak tulis. Tinggal mungkin nanti waktu tu perbahasan pasal mood lah. Kan, mood kita time tu sesuai tak nak menulis, ada semangat tak nak menulis. Jadi waktu tu yang kita kena settlekan adalah cari mood lah, kan. Mungkin nak kena rehat ke, mungkin nak kena pergi keluar ke, mungkin nak kena jumpa ahli keluarga ke, mungkin dah terperuk lama sangat dalam bilik, kan. Jadi macam tu, kan. Tapi kalau kita jenis tak merangka idea, kita jenis tak ada rangka idea, tu susah sikit sebab dia nak kena mula dari awal proses mencari idea tu. Jadi nasihat saya lah, biasakan diri merangka idea. Jangan jadi jenis yang buka komputer baru nak menulis, macam tu. Atau at least gabung lah, at least adalah dua disiplin menulis yang macam tu kan. Kalau nak cowboy pun at least adalah rangka sikit-sikit, kan. Jadi bila ada writer block tu, kita ada anchor lah untuk tengok balik, kan. Saya buat macam tu lah, cuma tak nafi. Kadang-kadang memang kita tak boleh nak menulis, macam tu. Jadi akhirnya baliklah kepada Allah Ta'ala. Doa, tawakal, kan. Yeah, jadi itu pun membantu insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Hilal. Okey, seterusnya ni soalan yang daripada atas juga, memandangkan kita tak ada terima apa-apa permintaan untuk jadi pembicara. Soalan dia, rasanya soalan ni kita berikan kepada Kak Rahayu. Kak Ayu. Okey, dengarkan. Menulis fantasi ini kita ada tendensi untuk tulis short sendiri. Okey, jadi apa yang penulis boleh buat untuk membina garis merah ataupun batas lah agar kita tak menulis short sendiri nanti? Silakan Kak Ayu. Boleh. Terima kasih Awan. Baiklah, macam mana nak mengelakkan menulis short sendiri? Bagi saya amalkan dua perkara. Pertama, saya tetapkan tema atau central theme tu, tema utama. Kemudian, macam mana Tuan Hilal cakap tadi, kita rangka dahulu. Jadi kita tak akan menyimpang jauh. Dan tema dan rangka ni akan membantu satu sama lain, membawa kita ke satu jalan yang terkawal. Jadi kita kawal dialog, kita kawal pemikiran watak, kita kawal dia balik tak kepada tema. Perjalanan tu adakah dia mencapai objektifnya, dia berjumpa dengan watak yang akan membawa dia kepada objektif watak yang asal, watak utama. Itu nasihat saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Ayu. Okay, sedikit lagi saya nak tambah bab mengatasi masalah short sendiri ni. Kalau macam saya yang masih belajar nak menulis ni kan, satu cara yang saya gunakan untuk mengelakkan saya short sendiri, saya kena ingat apa pesanan ataupun message yang saya nak sampaikan dalam karya ni. Sebenarnya lah. Okay, seterusnya soalan daripada DM ya. Untuk Iman lah kot, saya rasa soalan ni sesuai Iman. Okay, Iman, berkenaan dengan karya fantasi ni, Iman masih ada situ kan Iman? Itulah, aku ingatkan aku nak dengar je hanya sebab nak bagi penulis ni kongsi proses kreatif mereka kan, tapi tak apa. Kalau boleh jawab dah. Okay, soalan berkenaan dengan message tadi, kebetulan ada kaitan lah. Sebab kalau karya fantasi ni selalu orang akan sinonimkan dengan karya ni mengarut, karya hisap gam, macam tu lah. Okay, jadi macam mana benda mengarut ni, macam mana kita nak sampaikan message dalam benda mengarut ni, menurut Iman lah? Sampaikan message tentang message.
Macam mana sebenarnya kalau secara jujurnya apabila saya membaca sebuah karya, saya tak menitik beratkan atau saya tak mencari mesej karya itu. Mencari mesej itu adalah perkara nombor 2 atau perkara nombor 3. Apa yang saya cari dalam sebuah karya ialah keseronokan, rasa thrill, rasa teruja bila kita meneroka daerah baru ini, meneroka kawasan baru ini. Tapi untuk menghargai soalan penanya tadi, bagaimana kita nak mencari mesej daripada sebuah karya fantasi yang dilabelkan sebagai karya hisap gam sebagainya, itu pun satu isu kat tu, tapi tak apa, kita buka ruang lain. Tapi saya sebenarnya baru saja tweet secara rawak petang tadi karya Alif, iaitu Puteri Bulan-Bulan. Dalam karya tu watak Putera Andika digambarkan sebagai seorang yang sangat panas barat, dan dia memang dibesarkan dengan bawah satu doktrin bahawa dia perlu membunuh pihak lawan dia, iaitu puteri apa Allah, aku lupa, padahal baru baca tadi. Itulah masalahnya. Puteri Bulan-Bulan Ya, puteri itulah. Satu lagi trivia, pembaca ni ada banyak jenis. Dia, kalau macam saya pembaca yang walaupun saya baru baca buku tu 10 minit lepas, saya akan lupa apa yang saya baca. Jadi itulah masalahnya kan. Cuma berbalik pada soalan jawapan tadi, apa yang Alif buat dalam karya dia ialah kita tahu yang solat adalah sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan seorang Muslim, dan solat dia adalah amalan pertama yang dihisap di akhirat nanti dalam kita punya akidah kita lah, kepercayaan kita. Jadi memang banyak naratif ataupun didikan ataupun ajaran daripada agama Islam mengatakan bahawa kalau solat anda betul, kehidupan anda akan betul, jiwa anda akan betul. Jadi apa yang Alif buat dalam cerita ni ialah lepas solat tu, putera yang panas baran ni, dia masih marah, dia masih lagi berkecamuk jiwa dia. Lepas tu ditegur oleh kawan yang solat berjemaah tepi dengan dia, bro, kalau lepas solat pun kau punya jiwa masih tak tenang, mainnya solat kan bermasalah. So macam bagi saya sebagai seorang Muslim, saya boleh relate to that situation atau to that scene atau babak itu, sebab ia kena dengan kehidupan saya, pegangan saya, keimanan saya sebagai seorang Muslim. Jadi macam itulah kalau anda nak mencari sebuah karya, tak kisahlah kalau ia bukan karya ditulis oleh seorang Muslim pun, carilah apa-apa nilai-nilai universal, nilai moral yang boleh dipegang oleh semua dalam sebuah karya. Tapi itu jawapan saya untuk menjawab soalan tadi. Tapi kalau saya sendiri sebagai peribadi, macam saya katakan tadi, apabila saya membaca sebuah karya, saya tak nak cari mesej dulu, saya nak cari keseronokan cerita itu dulu. Itu jawapan aku, Wan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Man. Okay, so rasanya cukup lah kot soalan sebab ada 10 minit lagi sebelum masuk pukul 11. Saya pun ada event dekat sebelah ni. Rasanya kita dah sampai ke penghujung sesi menyingkap jendela genre fantasi ni. Jadi sebelum kita berpisah, kita bagi peluang kepada semua pembicara untuk berkongsi sepatah dua kata nasihat kepada penulis ataupun pembaca genre fantasi lah khususnya. Dan pada masa yang sama, jika tidak keberatan kepada semua penulis ataupun pembaca lah, untuk Iman pun memenangkan duta jiwa kan, mungkin boleh berkongsi perancangan karya masing-masing. Boleh? So nasihat kepada pembaca dan juga penulis baharu dan juga perkongsian berkenaan dengan perancangan pada masa akan datang diri sendirilah. Okay, jadi untuk membuka sesi penggulungan ini, kita persilakan Hasif dulu. Silakan Hasif. Oh, dulu okey. Macam kalau nasihat saya lah kan, macam satu kesilapan saya dulu, saya terlalu fikirkan apa pandangan orang dalam penulisan saya. Jadi kalau boleh kita belajar untuk tapis pandangan orang tu supaya dia tidak mengganggu kebebasan penulisan kita. Dia macam kalau kita suka sesuatu, kita tulislah benda tu. Jangan ragu-ragu dengan apa yang kita suka. Percaya dengan kemampuan penulisan sendiri dan percaya dengan cerita sendiri. Okey. Dan untuk perkongsian tentang karya, okey, sekarang saya baru saja siap tulis manuskrip sambungan Kudeta Puspa, iaitu jilid kedua Kudeta Puspa, dan dan sekarang dalam proses proofreading, dan dalam mungkin hujung bulan 10 akan mula ilustrasi
dan diharapnya akan terbit dalam hujung tahun ni jugalah. InsyaAllah setakat itu saja dari saya. Okay, terima kasih Cik. Okay, seterusnya kita persilakan Kak Rahayu. Silakan Kak Rahayu. Sepatah dua kata dan juga perancangan pada masa akan datang. Baiklah, pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada semua pembaca yang menyokong genre fantasi ni. Dia adalah satu genre yang sejak kebelakangan ni mula menampakkan dirinya dan kerana pilihan anda semua sebagai pembaca memilih genre ini menjadikan penulis makin galak untuk menulis. Ini adalah satu perkembangan yang sangat sihat. Bagi saya pula, apa aktiviti saya, apakah promosi karya saya seterusnya, minta maaf. Saya minta maaf. Saya sebagai penulis yang paling senior di sini berkata saya bersedialah untuk menerima karya-karya penulis-penulis baru. Dan rasanya saya dah tidak meletakkan diri saya sebagai seorang penulis prolifik lagi. Jadi saya masih belajar, meneliti, belajar itu proses yang sentiasa berlaku, tapi untuk berkarya setakat ini belum lagi. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Rahayu. Okay, seterusnya kita buka kepada Iman sepatah dua kata dan juga perkongsian untuk perancangan akan datang. Silakan Iman. Terima kasih Awan. Jadi sebenarnya saya sedang menguruskan 2 manuskrip sebenarnya. Alhamdulillah saya baru habis semester tadi, baru habis kertas terakhir, paper terakhir tadi. Jadi memang bulan 7 ni saya fokus nak habiskan manuskrip ni. Yang pertama, manuskrip terjemahan cerita rakyat dan akan diterbitkan oleh satu penerbit nanti. Saya sebenarnya sudah terlibat dalam satu projek terjemahan cerita rakyat juga bersama penerbit UIA dan insyaAllah akan diterbitkan tak lama lagi, tapi tarikh yang sebenarnya saya tak tahu. Cuma yang kali ni dengan penerbit swasta lah, penerbit luar. Yang keduanya saya memang tengah usahakan satu manuskrip puisi sebenarnya. Ini manuskrip yang dah lama saya usahakan. Saya nak buat puisi tentang buku, tentang dunia bibliofil, tentang perpustakaan, tentang kedai buku dan juga tentang sebuah dunia dongeng. Jadi mungkin ada puisi yang retelling cerita-cerita rakyat, cerita legenda, hikayat, mitos sebagainya. Jadi manuskrip puisi saya itu akan menggabungkan 2 naratif inilah, naratif bibliofil dan juga naratif dongeng. Jadi doakanlah saya rajin untuk menyiapkan manuskrip itu dan ia akan sampai ke tangan bakal pembaca nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tak ada masalah Man. Yang penting jangan anggap puisi pula karya kita tu macam sampah lah. Kena yakin dengan karya kita. Karya tu kita jangan anggap sampah. Kita kena yakin dengan dia. Sebab kalau kita tak yakin dengan karya kita, siapa lagi yang nak yakin? Okay, tak apa. Itu kemudian tiba-tiba pula bagi kata-kata. Okay, kita teruskan kepada Saudara Hilal. Saudara Hilal untuk sepatah dua kata dan juga perancangan pada masa akan datang. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan nirnama sekali. Silakan Tuan Hilal. Apa sepatah dua kata? Sepatah dua kata ni dia macam nasihat lah. Nasihat kepada pembaca, kepada penulis. Pada saya, kelebihan karya fiksyen ni adalah tak ada banyak sangat peraturan sebenarnya. Walaupun tadi kita sembang pasal world building lah, hard magic, soft magic. Benda tu tak ada siapa rotan kita kalau kita tak ikut betul-betul. Jadi kalau nak berminat, nak berkarya fantasi, buat je kan. Jangan layan apa orang cakap karya ni. Kritikan ambil untuk mematangkan kita, tapi yang penting kita tulis kan. Siap satu, nanti kita belajar dari kritikan orang. Saya lagi banyak belajar dari kritikan orang lah. Dan saya pun tadi kalau perasan, saya banyak belajar dengan saya sendiri, tengok apa benda saya tak suka dekat karya orang lain. Jadi kat situ cara saya nak improve karya saya kan. Jadi pada saya lah, kalau siapa nak mengarang, jangan takut, tak ada siapa rotan anda, buat apa yang anda suka dulu, kemudian belajar kan, insyaAllah. Saya insyaAllah 1 bulan Ogos ni akan buka pratempah nirnama, karya saya yang ke-20 saya terbitkan sendiri. Jadi nirnama ni kisah pendekar tanpa nama yang mengembara membantu ramai orang di tanah Melayu. Jadi insyaAllah lah, kalau rakan-rakan suka, bolehlah sertai pratempah. InsyaAllah hujung Oktober dijangka novelnya terbit dan dipost insyaAllah. Boleh ikuti media-media sosial saya lah untuk tengok perkembangan karya tersebut. Jadi itu saja. Terima kasih semua kerana mendengar. Okay, terima kasih. Tuan Hilal, sebelum kita pass kepada Alif kan, saya nak tanya sedikit soalan lah. Ya, boleh. Tuan Hilal.
macam mana kita nak buang mindset bila kita anggap karya kita ni macam karya sampah. Macam mana kita nak buang mindset macam tu? Saya pun sebenarnya dulu ada rasa macam tu tau. Lagi-lagi sebab kita tahulah kan, kita tak popular. Dan kita nampak kan ada penulis lain yang lagi popular kan. Sebagai contoh yang saya suka sebut Temeh lah kan. Popular gila kan. Orang suka sangat. Kita pun kata apalah kan. Mungkin karya kita tak best agaknya. Kan? Kenapa karya kita tak dapat sambutan macam tu kan. Saya banyak kali juga fikir. Tapi sampai satu masa kan, saya syukur dengan apa yang saya ada. Kan? Syukur dan kemudian tahu matlamat sebenar kita menulis. Pada saya, macam saya cakap tadi, awal-awal saya masuk dunia penulisan ni dengan niat berdakwah. Jadi saya kata, asalkan apa orang kata, matlamat dakwah tu berjalan dan keperluan hidup saya cukup, maka buat apa nak rasa kurang kan. Jadi dari segi kualiti karya, tak apalah, mana ada karya yang sempurna. Macam tadi kita cakap Harry Potter pun kan, kita nampak tadi, saya pun nampak apa kurang, apa tak kena kan. Kalau kita tengok Lord of the Ring pun, kita tengok mesti ada kekurangan dia dan yang kita boleh kutip kan. Jadi kekurangan tu biasalah. Dan kalau kita tengok Temeh sendiri, kalau ada orang nak buat ulasan kritikan karya dia secara serius, mungkin ada banyak. Kalau orang tu fitnah kita, betul lah kan. Tapi maksudnya kadang-kadang orang kritik betul sebab kita ada kelemahan ni. Tapi kalau bila kita ada rasa humble ni, kita mudah terima. Dan karya kita pelan-pelan akan jadi makin mantap. Saya ada dulu, waktu saya karang karya saya yang awal-awal, ada orang tak baca karya saya, dia lekehkan karya saya. Dia kata karya Hilal ni, macam tu lah lebih kurang. Tapi bila saya dah start ni nama ni, dia nak baca karya saya. Kan? Dia kata, aku tak sangka Dia kata, tulis macam ni. Kata, mana aku tahu dulu orang kata karya aku tak best. Jadi dia kata, nanti aku baca balik yang kau dah terbitkan sendiri ni. Ya, sebab kita improve kan. Kita menulis dah 10 tahun ni. Jadi, kalau sama macam dulu, something wrong lah. Jadi, alhamdulillah. Pada saya, perasaan tak cukup bagus. Perasaan karya kita tak terbaik. Satu perasaan yang bagus, cuma jangan overwhelm sangat sampai buat kita rasa tak nak menulis. Anggap kita dalam perjalanan untuk belajar, memantapkan diri, insyaAllah. Jadi itu saja, insyaAllah. Okay. Terima kasih Tuan Hilal. Sebenarnya soalan tu ada satu soalan tadi saya tercicir dekat atas tu. Jadi sebelum kita bagi kepada Alif, kita minta mana-mana speaker lah untuk jawab soalan terakhir tadi. Harapnya soalan tu dapat menjawab lah kebuntuan yang dihadapi. Okay, seterusnya Alif. Silakan Alif. Oh lama Alif tunggu Alif. Sorry Alif. Sepatah dua kata, kadar perkongsian lah. Perkongsian kepada pembaca untuk genre fantasi dan perancangan. Silakan Alif. Alright. So ini apa yang aku nak cakap kepada semua pembaca dan juga penulis yang baru nak bermula ataupun yang dah menulis lama. Bagi 100% sebab kita manusia, kita pernah bahagia dulu dan kita mencari kebahagiaan bila kita besar. Sekarang ni kita mencari kebahagiaan dan kebahagiaan seorang penulis adalah bila dia boleh curahkan semua ada dalam kepala dia untuk dibaca kepada orang, untuk diberikan kepada orang. So orang akan rasa connected dengan kita dan orang akan suka dengan apa yang kita tulis sebab kita suka apa yang kita tulis. So berlapang dada, walaupun kau rasa karya kau sampah sekarang, kau jangan putus asa. Kau tulis, siap, kau polish, kau baca 2-3 kali. Bila kau rasa yang okay, ini yang terbaik yang aku boleh bagi sekarang, kau tak perlu push diri kau untuk pergi lebih jauh dalam satu masa. Kau masih ada esok, kau masih ada minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi untuk hari ni, bagi yang terbaik dan insyaAllah bagi niat, insyaAllah yang tu boleh. And untuk perancangan masa depan aku, disebabkan aku memang plan dari awal untuk teruskan kronologi Puteri Bunian Bulan kepada 4 buah buku. So lepas ni adalah Pencari Cincin Sakti yang sekarang ni aku tengah tulis. Lepas tu ada Panggilan Iblis Putih, sambungan lagi.
Tapi kena tahu yang setiap buku ni watak utama dia lain, tapi dia kongsi central masalah yang sama, central konflik yang, dan aku akan sudahkan dengan Perang Dunia Keramat. So dalam buku itulah sequel Puteri Bunian Bulan, sequel Pencari Cincin Sakti dan sequel Panggilan Iblis Putih aku bagi all out sekaligus perang gila-gila kau-kau punya. So kalau korang rasa sedih if ada watak-watak yang mati ke so, berlapang dada, kau tahu apa yang aku nak sampaikan, sebab aku memang akan bagi 100% untuk korang, sebab korang support aku tak pernah kenal sesiapa pun dalam ni. Asalnya aku tak pernah tahu pun aku akan berada di sini hari ni, sebab korang support akulah aku ada kat sini hari ni. So menulis ni adalah cara kita berhubung dengan masyarakat, lebih-lebih lagi waktu sekarang ni di mana kita duduk dalam rumah. Aku sebab ni kenapa sebab sekarang ni kita duduk dalam bilik kan, kita terperap, kita tak boleh connect dengan masyarakat. So inilah cara kita berhubung. Kita happy, orang happy, insyaAllah kita bagi niat kita masing-masing. Terima kasih guys semua, Awan, Iman, Hasif, Kak Sri Rahayu, Abang Hilal, korang semua memang hebat. Aku memang segan gila untuk ada semalam ni. Semua pembaca aku semua, terima kasih. Assalamualaikum. Itu je Wan. Okay, terima kasih Alif. Okay, macam sendu pula terasa tadi bila dengar. Betul lah, bila mengenangkan nasib diri kan, seorang-seorang dalam rumah, keluar bilik, pergi dapur. Nasib baik kita ada medium media sosial macam ni untuk kita berjumpa, untuk kita berbincang, bercakap lah mudah kata. Kalau tak, boleh jadi kita hanya bercakap dengan cermin sahajalah. Sekurang-kurangnya bila kita boleh buat sesi ruang macam ni, kita masih ada interaksi dengan dunia luar, kita tak ketinggalan. Satu lagi, betul lah, sebab sebagai penulis yang tak ada buku yang diterbitkan lagi, saya akui apabila terlibat dalam Twitter ini, berkenalan dengan rakan-rakan penulis, dengan Tuan Hilal, dengan Acip, dengan Alif lah, dengan pokoknya semua speaker ni yang aku kenal ni kan. Saya baru rasa sebenarnya jalan penulisan tu tidak sunyi. Kita ada kawan-kawan yang bantu kita, yang bagi sokongan dengan kita. Saya baru rasa nikmat tu sebenarnya melalui Twitter ni. Jadi terima kasih lah. Okay, kalau macam saya pula perancangan alang-alang, insyaAllah bulan ini, hari Ahad, minggu depan, Sabtu depan akan mula disiarkan buku yang saya cuba tulis yang bertajuk Hikayat Adiwangsa. Hikayat Adiwangsa akan mula disiarkan dalam Facebook Mahakarya lah. Siapa-siapa yang nak cuba baca macam mana Seketul Awan menulis karya fantasi, dipersilakan untuk tengok dalam Facebook Mahakarya bermula Sabtu depan disiarkan. Okay, selain daripada tu, sebenarnya macam Iman juga tadi, aku sedang berperang dengan masa menghasilkan satu manuskrip berkenaan dengan mitologi Melayu lah, yang kedua. Pada masa yang sama juga sedang berperang untuk cuba menyiapkan manuskrip puisi. Aku tak tahu kenapa rasa macam tamak sangat pula nak habiskan banyak sangat karya ni. Okay, tapi untuk sekarang ni kita lepaskan dahulu Hikayat Adiwangsa dahulu. InsyaAllah yang lain tu akan sampai juga jika Allah dah tentukan rezeki sampai. Apa-apa pun, sekali lagi saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pembicara kita, kepada speaker semua ni kerana sudi menerima jemputan pelawaan saya, terutamanya kepada Kak Sri Rahayu lah sebenarnya. Sebab antara semua speaker ni, Kak Rahayu yang saya tidak pernah berinteraksi pun sebelum kita rancang speaker ni. Itu yang bila nak menjemput Kak Rahayu pun saya terpaksa tanya dengan Iman. Iman macam mana? Iman terpaksa lah minta sokongan moral daripada Iman nak menjemput Kak Rahayu. Bila Iman cakap, tak apa, hari tu Kak Rahayu aku jemput untuk event aku. Okey, jadi cuba jemput. So, saya pun jemputlah Kak Rahayu. Terkejut juga bila Kak Rahayu sudi terima sebab saya tak rasa Kak Rahayu kenal saya tak apa. Macam tu lah. Macam Tuan Hilal, Alhamdulillah, terima kasih Tuan Hilal kerana sudi meluangkan masa untuk malam ni dalam keadaan kesihatan lah. Untuk Alif pula. Alif dengan line yang sangat terbatas sanggup duduk setempat untuk menghabiskan sesi ni. Terima kasih Alif. Okay, kepada kepada Acip, terima kasih dalam masa kita sibuk ni kan jadi seorang cikgu ni. Okay Iman, lastly kepada Iman. Sebenarnya sesi Jendela Genre Fantasi ni tidak akan berjaya jika saya tak ada sokongan daripada Iman tau. Iman Daniel. Dia yang banyak membantu saya untuk memilih siapa speaker yang sesuai untuk kita ambil sebagai pembicara pada malam ini. Okay. Apa-apa pun kepada yang lain,
paling utamalah kepada pendengar, terima kasih sudi mendengar. Sebab sesi ni akan jadi sesi syok sendiri jika kita tidak ada pendengar. Untuk sesi rakaman, insyaAllah saya akan cuba siarkan sama ada dalam YouTube lah. Dalam YouTube nanti saya akan tweet bila-bila masa benda tu. Yang penting, jangan lupa untuk beli karya fantasi. Sebab kalau boleh kita nak karya fantasi ni pun satu perkara yang mainstream dekat negara kita ini. Sebab potensi karya fantasi ni sangat luas. Jadi itu sahaja, sekian daripada saya. Terima kasih kepada pembicara, terima kasih kepada pendengar. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey, terima kasih. Okey, dah habis dah. Sesi dah habis. Bolehlah. Kalau nak keluar, silakan keluar. Awan keluar dulu. Tak boleh, aku buat macam dalam kelas. Aku pastikan student aku semua keluar dulu. Faham? Bukan cikgu keluar Okay, dulu. terima kasih Kak Ayu. Tak ada. Kalau waktu akhir, budak keluar dulu lah. Waktu akhir. Okey, cikgu. Okay, terima kasih Kak Rahayu sudi luangkan masa. Terutamanya Kak Rahayu lah. Terima kasih kerana Okay. terima Okay. kasih Awan dan Iman. Okay, insyaAllah Kak Ayu kita teruskan ukhuwah antara kita pada masa akan datang. Sebanyak benda saya nak belajar dengan Kak Ayu ni. InsyaAllah, no problem. InsyaAllah. Banyak benda boleh belajar. Betul. Okay. Saya nak pergi program dekat sebelah pula. Terima kasih ya semua. Okay. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wan. Good luck untuk Adi Wangsa. Thank you Alif.